Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua? Saya Asmadi Samad. Seperti biasa, insya-Allah hari ini saya akan berkongsi satu lagi buku bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Dan hari ini yang menarik hati saya ialah buku tulisan Andrea Hirata, iaitu berjudul Ayah dan Sirkus Pohon. Okey, buku ni sebenarnya saya baca dah lama dah, waktu mula-mula PKP dilaksanakan. Tempoh hari saya dah mula membaca buku ni. So tajuk yang diberikan sangat menarik, Ayah dan Sirkus Pohon. Jumlah keseluruhan muka surat 194, tetapi ceritanya bermula daripada muka surat 2 sehingga ke muka surat 153 sahaja. Dan selebihnya adalah preview tentang karya-karya Andrea Hirata sebelum ini, iaitu Laskar Pelangi lah. So latar belakang cerita berkenaan dengan Ayah dan Sirkus Pohon ini, ia sebuah cerita yang mengisahkan tentang orang-orang yang tinggal di Tanjung Lantai, Belantik, Indonesia. So ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan realiti masyarakat. Dalam kisah Ayah dan Sirkus Pohon ini ada kisah cinta, ada kisah kasih sayang, ada juga kisah politik. Apabila saya membaca buku ini, sebenarnya penulis seolah-olah menggambarkan realiti kehidupan di atas dunia ini dalam karyanya Ayah dan Sirkus Pohon ini. Seperti mana dalam cerita ini memang ada bercerita tentang sarkas, bagaimana watak utama dalam cerita ini, yang antara watak utama dia yang menjadi badut sarkas. Dan begitulah realiti kita dekat dunia ini. Kita masing-masing, dunia ni ibarat sarkas dan setiap orang melakukan aksi-aksi akrobatik mereka yang tersendiri. Dan kekuatan yang ada pada watak-watak ataupun orang-orang yang ada ditunjukkan dalam Sirkus Pohon ini tidak lebih adalah kesungguhan dan ketekunan mereka untuk mencapai apa yang mereka idamkan dalam hidupnya. Digambarkan juga oleh penulis bagaimana suasana sarkas yang begitu menggembirakan, penonton yang bersorak, ada kanak-kanak yang ketawa dengan aksi-aksi yang ditunjukkan dalam sarkas, tanpa mereka sedar bahawa di belakang persembahan itu ada kesungguhan, ada pengorbanan dan juga ada penat lelah para pempamer ataupun akrobatis sarkas berlatih berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menguasai kemahiran yang mereka pamerkan pada ketika itu. Jadi ini satu gambaran yang sangat dekat dengan realiti kita hari ini. Bagaimana kita selalu melihat pada kesenangan yang dicapai oleh orang lain. Kita juga gembira dengan kegembiraan yang ada, suasana yang gembira pada hari itu, tanpa kita melihat betapa usaha, kesungguhan, kegigihan yang dilakukan oleh mereka untuk mencapai kejayaan yang mereka miliki sekarang. Dan begitu juga kalau kita melihat orang lain bahagia, kita kena tengok di belakang kebahagiaan itu apa yang telah mereka korbankan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Di belakang kejayaan seorang jutawan, mungkin kita kena tengok jatuh, bangun dan juga peritnya perjalanan yang dilalui untuk beroleh hasil yang dia ada pada hari ini. Begitu juga dalam kita melihat kejayaan-kejayaan lain yang ada pada manusia lain. Dan oleh kerana itu, kita sendiri harus ingat bahawa dalam usaha kita untuk mencapai apa sahaja yang kita inginkan dalam hidup kita, ada pengorbanan, ada penat, ada letih, dan juga ada pelbagai perasaan dan emosi yang akan kita tempuhi. Untuk rakan-rakan juga, saya ada sediakan preview. Saya bacakan satu bab atau daripada buku ini, dan saya letak link preview di ruangan deskripsi video ini. Dan untuk rakan-rakan guru,
yang sama-sama berminat untuk baca buku ni boleh baca buku ni dan boleh download sekali resensi buku ini yang saya sediakan. Linknya juga dalam ruangan deskripsi video ini. Jadi saya ucapkan selamat membaca semua. Mudah-mudahan setiap pembacaan itu akan menghadiahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti dalam video yang akan datang.